Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita sambung lagi pembelajaran kita PDPC online kita dengan standard pembelajaran yang baru iaitu membentuk hujah deduktif yang sah bagi satu situasi. Cikgu nak awak semua fahamkan penerangan cikgu betul-betul sebab dia agak susah. Agak susah. So fahamkan betul-betul. Okey, contoh yang pertama. Untuk soalan tulis kesimpulan ni, dia ada dua jenis, dua bentuk. Satu ayat yang tak ada jika maka, satu lagi yang ada ayat jika maka. Okey, untuk contoh ayat yang tak ada jika maka, kita kena kenal pasti dua bahagian setiap ayat tu. Okey, contohnya macam soalan A ni, semua nombor bulat ialah nombor nyata. So, kita ada ini bahagian yang pertama, belah kanan ni bahagian yang kedua. Ni bahagian pertama, ni bahagian kedua. Okey, untuk premis 2 juga, kita akan bahagikan dia pada dua bahagian. So, 38 ialah nombor bulat. So, 38 ni satu bahagian, ialah nombor bulat ni satu bahagian. Okey. Antara dua bahagian yang kita bahagi ni, yang manakah ayat dia yang hampir-hampir sama? So, yang hampir-hampir sama kita ada semua nombor bulat dan juga ialah nombor bulat. Kan? Maka kita akan potong ayat yang hampir sama ni. Kita tak nak ambil dah ayat ni. Kita akan ambil ayat yang tinggal, perkataan yang tinggal. So, yang tinggal sekarang ialah 38. Okey, dan juga ialah nombor nyata. Jadi kita gabungkan, dia akan jadi ayat yang cantik iaitu 38 ialah nombor nyata. Okey, cikgu teruskan lagi dengan contoh B. Okey, contoh B ni lain sikit sebab dia ada perkataan jika dan maka. So, kita tengok premis 2 ni diambil daripada ayat jika ke ayat maka. So, tengok ayat jika AX kuasa 2 tambah BX tambah C sama dengan kosong mempunyai punca nyata. So, ni bahagian, satu bahagian. Kita pecahkan dua bahagian. Kita ada ayat jika, kita ada ayat maka. So, tengok premis 2 ni hampir sama dengan bahagian pertama atau bahagian yang kedua? Sebenarnya dia hampir sama dengan bahagian yang kedua. Sebab apa? Nampak ayat belakang dia sama, mempunyai punca yang nyata. Cuma dia ada sedikit perubahan dekat sini. Di mana A dia bagi 2. A jadi 2. B sini jadi P. C pula jadi negatif 2. So, ayat kesimpulan mesti ambil daripada ayat maka. Tapi kena buat sedikit perubahan sebab premis 2 dah buat perubahan tadi daripada premis 1. Jadi kita kena buat sedikit perubahan kepada ayat maka ni. Nak ubah macam mana? Kita akan ambil idea daripada premis 2. Okey. So, B kuasa 2. Tadi B dekat jika dia dah jadi P. Maka kesimpulan dia akan jadi P kuasa 2. Sebab dia tak sama, kita kena ubah juga. Okey. Tolak 4. Tolak 4 darab dengan A. A dekat jika, A dekat premis 2 dia jadi 2. So kita tukarkan A tu dengan 2. C. C dia dah jadi negatif 2. Ingat bila ada tanda negatif jangan abaikan, masukkan. Lepas tu ayat belakang dia tak ada masalah, kita salin sahaja. Lebih besar dan sama dengan kosong. Okey. Nak cantik lagi jawapan, kita boleh selesaikan. Selesaikan macam mana? Ni sebabnya negatif 4 darab 2 darab negatif 2 ni boleh tekan kalkulator, kita akan dapat positif
16 lebih besar daripada kosong. So inilah kesimpulan untuk soalan B. Okay. Untuk soalan C, masih lagi jika maka, jadi kita bahagikan pada dua bahagian. Ni bahagian pertama, ni bahagian yang kedua. So premis 2 ni idea dia diambil daripada maka. Jadi jawapan awak mestilah diambil daripada perkataan jika. Ayat daripada jika. Okey. Tapi kalau kita perhatikan betul-betul, pada maka ni M sama dengan kosong. Kemudian premis 2 dia nafikan M tak sama dengan kosong. Jadi bila dia buat penafian, untuk kesimpulan pun kita kena buat penafian. Okey, tengok ayat premis 1. Garis lurus Y sama dengan MX tambah C selari dengan paksi X. So kalau kita nak nafikan ayat ni, dia akan jadi garis lurus Y sama dengan MX tambah C. Okay, kalau dia kata selari, kita nafikan dia jadi tidak selari. Dengan paksi X. Sorry ya, cikgu lambat sikit tulis. Memang bukannya ada pen-pen ni. Kena tarik dengan jari pelan-pelan. Okey. Boleh faham untuk penerangan macam mana nak bina kesimpulan? Ada dua bentuk. Ada satu yang bukan jika maka, ada satu lagi yang ayat jika maka. So kalau yang bukan jika maka, kita potong perkataan, kita bahagi pada dua bahagian, kita potong perkataan yang sama. So ayat yang tinggal kita cuba gabungkan dan jadikan ayat yang cantik. Jika dia ada perkataan jika dan maka, pecahkan dia kepada dua. So tengok premis 2 tu datang daripada ayat yang mana? Ayat jika atau ayat maka. Kalau dia ada perubahan, kita kena juga buat perubahan pada ayat kesimpulan. Kalau dia nafikan pada ayat premis 2, kita pun nafikan pada ayat kesimpulan. Okey. Cikgu sambung lagi penerangan cikgu dengan untuk mencari premis 1 dan premis 2 pula. Okey. Untuk cari premis 1 dan premis 2. Untuk soalan ini, tulis premis bagi setiap hujah deduktif berikut untuk membentuk hujah deduktif yang sah dan munasabah. Okey, sekarang dia dah tak bagi premis, tapi dia bagi premis 2 dan kesimpulan. Untuk soalan ni, kita akan potong yang sama. Untuk bentuk macam ni, kita akan potong yang sama. So, 37, kita potong 37. Yang tinggal sekarang nombor perdana hanya mempunyai dua faktor. Jadi macam mana kita nak gabungkan ayat tu menjadi ayat yang cantik? So dia akan jadi semua. Nombor perdana mempunyai dua faktor. Lambatlah tulis ayat panjang sangat. Okey. Okey, boleh? Okey, untuk soalan yang kedua nak cari premis 2, tapi premis 1 dia bagi jika dan maka. So sama macam buat kesimpulan, kita bahagikan pada dua bahagian. So kita kenal pasti kesimpulan ni ayat dia datang daripada mana?
jualan tahunan syarikat ANC tidak melebihi 3 juta. So dia datang pada ayat jika, cuma bezanya dia nafikan. Pada ayat jika dia kata syarikat ANC melebihi. Tapi kesimpulan syarikat ANC tidak melebihi. Maka jawapan untuk premis 2 datang daripada ayat maka. Tapi kita kena nafikan ayat maka tersebut. Pekerjanya mendapat bonus 3 bulan gaji. So nak nafikan pekerjanya kalau dia kata dapat, mestilah lawan dia tidak dapat, tidak mendapat. Tidak mendapat bonus 3 bulan gaji. Mesti salin sama macam mana soalan. Kalau tertinggal satu huruf, awak akan hilang markah penuh. Jadi mesti salin sama macam soalan. Okay. Untuk contoh yang terakhir, masih lagi dia bagi dalam bentuk premis 1 jika maka. So kita boleh bandingkan kat sini. Kesimpulan ni diambil daripada ayat jika atau ayat maka. Ayat jika. Cuma beza dia sama dengan jadi tak sama dengan. K jadi 9. So kita akan ambil premis 2 daripada ayat maka iaitu K. K tadi jadi 9. So kena tukarlah 9 ialah. Kalau kata kat sini ialah, kita nak nafikan sebab sama dengan jadi tak sama dengan. Ialah dia jadi bukan. 9 ialah 9 bukan. Punca bagi persamaan gerah masa menulis kan, slow sangat. Kena sabarlah ya. 3x kuasa 2 tolak 5 sama dengan 12. So kalau dia nafikan, kita kena nafikan lah. Kalau dia sama tak ada masalah, kita salin saja. Tapi sebab soalan zaman awak ni, soalan yang banyak mencabar. Jadi awak kena latih diri awak berfikir. So cikgu tinggalkan awak dengan tugasan yang akan cikgu bagi pada link. So klik link tersebut, jawab. Awak boleh pilih nak guna taik T tu ataupun guna pensel alat tulis untuk menulis jawapan pada skrin telefon awak. So cuba buat. Kalau tak faham boleh tanya cikgu, cikgu akan bantu awak. Tolong buat ya tugasan-tugasan ni kerana semua ini akan dinilai untuk markah PBD, pentaksiran bilik darjah awak. Untuk tingkatan 4. Jadi kena buat elok-elok lah. Okey. Okey, sekian, terima kasih daripada cikgu. Okey, untuk yang dapat skor tertinggi nanti masuk sekolah, okey, cikgu akan bagi reward lah. Okey, sekian, terima kasih.